dia akan datang cari kita. Radar Israel ni short and sharp, tepat dan kena sasaran. Short and sharp, tepat dan kena sasaran. Israel punya radar. Kan? Mulaqikum, dia akan datang cari kamu. Lepas tu untuk bertemu dengan Tuhan kamu. Yunabbi'ukum, Allah akan keluarkan balik semua apa yang telah pun kita kerjakan. Allah akan khabarkan balik, yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, apa yang telah pun kita kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke surat 14 kan? Ya. Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat Nabi yang alim, yang ulama menggelarkan dia gedung ilmu. Gedung ilmu. Bukan gedung beli belah. Gedung ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan satu kata-kata dia yang kita kena ingat sampai mati. Apa tuan-tuan? Siapa meninggalkan solat dengan sengaja, kata Abu Darda, dia tak ada agama. Man taraka solat fala dina lahu. Siapa tinggal solat sengaja, dia tak ada agama, kata Abu Darda. Tak sudut hantar tahlil, dia tak ada agama. Boleh faham tak? Almarhum Datuk Ismail Kamus, tu guru kita. Dia kata apa tuan-tuan? Sibuk nak suruh dia masuk syurga. Kita hidup nak tolong dia masuk syurga. Dia masa hidup tak nak fikir pun syurga dia. Faham tak faham? Ini Datuk Ismail Kamus bagi kita ingat. Dia tak larang tahlil. Faham tak faham? Tapi nak bagi kita tahu, dia hidup tak kalut pun syurga dia, kita kalut apa-apa. Itu maksudnya tuan-tuan. Abu Darda kata, orang yang tinggal solat sengaja, tidak ada agama baginya. Main-main tuan-tuan. Dia runtuhkan agama. Apa lagi nak tolong? Okey, yang ni Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang dari mereka. Salah seorang daripada mayat tadi. Kita selalu ziarah orang mati kan? Selalu ziarah orang mati. Anggaplah diri kita akan duduk di situ satu hari. Antara benda yang anda selalu fikirlah, satu kecemburuan dan satu kebimbangan. Cemburu. Kenapa cemburu? Kenapa bimbang? Benda yang sama. Kan kita selalu, hari ni kan dunia internet, maklumat tak terbatas lah. Kita dapat je berita-berita kematian orang hebat-hebat. Contoh macam hari tu almarhum Pak Sumit Kuala Nerang. Macam mana kehadiran solat jenazah dia? Subhanallah. Okey, semalam, yang terbaru semalam. Seorang tok guru di Muar Johor. Tuan-tuan pernah jemput Fadil Ustaz Farhan sini kan? Farhan Suhud Gombak. Guru dia di Johor. Tuan-tuan, masjid, solat jenazah, sah dia macam mana? Rapat-rapat. Pasal tak ada rukuk. Kalau sah kita ni dua, mana tengah tu boleh duduk satu lagi sah. Betul? Kan? Tuan-tuan bayang, solat jenazahnya 3 kali ulang kerana melimpah masjid. Bukan penuh lagi, melimpah sehingga kena 3 kali ulang. Orang tu suasana pertama solat melimpah, kedua melimpah, ketiga 3 kali kena buat. Dan dulu di Selangor tahun 2000 awal-awal,
Dalam rasanya dalam 2006 macam itulah. Almarhum Ustaz Makno Ismail. Muda masa tu dia. Anak rasa awal 40-an masa dia meninggal. Tapi anak tak pergi. Sahabat yang pergi solat jenazah dia, kata Ustaz, 1000 yang hadir Ustaz. Ustaz Makno Ismail ni alim muda. Dia baru siap tulis kitab sirah Nabi. Dia sendiri tulis kitab sirah. Hebat kan? Orang muda boleh tulis kitab sirah setebal begini tuan-tuan. Almarhum Tok Guni Aziz, Jem Kelantan. Almarhum Ustaz Fadil Noh, Jem Pokok Senau. Tok Guru Rondin tak boleh kata apalah, Los Angeles. Kan? Almarhum Datuk Ishak Barum. Tuan-tuan, kenapa nak sebut ni? Kehadiran yang ramai begini tuan-tuan, Nabi sebut jenazah tu mulia di sisi Allah. Ya, jenazah tu mulia di sisi Allah. Itu satu kecemburuan. Dari sudut kebimbangan pula yang Anas sebut tadi. Anas selalu fikir, aku kalau mati, berapa kali nak main solat jenazah aku? Boleh faham tak? Satu ustaz yang tuan-tuan mungkin anak rasa tak kenal, dia hanya top di Selangor. Almarhum Ustaz Ahmad Basri rahimahullah ta'ala. Anak kalau rindu anda buka YouTube, ada kuliah dia, tak banyak. Kuliah dia kasar, keras. Dia pernah dihulukan penumbuk depan muka dia dalam surau. Bayang. Ustaz, saya rasa nak tumbuk Ustaz dalam surau. Kau nak tumbuk. Solat jenazah dia tuan-tuan macam solat Jumaat. Hari bekerja kematian dia, seluruh Kuala Lumpur anak murid yang dia kuliah merata-rata tu pakai mai. Tuan-tuan, ustaz-ustaz pun ramai. Yang jadi imam pun ustaz juga. Anak jadi makmum. Allahu Akbar. Ini kematian yang kita cemburui dan kebimbangan kita nanti mati macam mana? Boleh gitu. Pasal Allah kata, mulaqikum, mati itu akan datang. Kamu larilah. Qul innal mautal ladzi tafirru. Katakan Muhammad, kematian yang tafirru yang kamu lari, mulaqikum, dia akan pergi tempat kamu. Summa turadu alim ghaib syar'i. Allah lebih tahu segala-gala yang ghaib, yang tersembunyi, yang zahir. Untuk apa? Fayunabbiukum, memberi khabar balik pada kamu, bima kuntum ta'malun, apa yang kamu buat masa hidup. Maka kata Abu Darda, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah satu daripada mereka, daripada mayat-mayat tadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pula kata, ini semua orang hebat-hebat. Sahabat Nabi yang alim. Sahabat ni ada yang tak berapa nak alim pun ada. Macam sekarang lah orang Arab. Yang tak mesti baca Quran. Tuan-tuan jangan terkejut. Ada. Macam orang kita lah tak mesti baca buku. Betul? Begitu. Jangan terkejut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, orang yang bahagia ialah yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Tak kisahlah hidup ke mati, dia ambil pelajaran, lesson tu dia ambil. Dia macam seorang ahli sukan lah tuan-tuan. Kita sebut bola sepak lah, Ronaldo contoh. Boleh Ronaldo. Hari ini kita sebut, kalau sebut saja Ronaldo, sebut saja Lionel Messi, tergambarlah orang yang sangat hebat di atas padang main bola. Siapa yang nak hebat, dia kena ambil, dia kena belajar daripada dua orang ni. Betul tak betul? Kalau dulu kita sebut Maradona, Pele, siapa lagi tuan-tuan? Kita sebut Ronaldo Brazil, ni Ronaldo Portugal.
Kita sebut apa, kalau zaman Perancis, kalau hari ni apa, Mbappe. Apa ingat aku lagi? Michel Platini satu masa dulu. Betul tak betul? Siapa lagi? Gullit, Belanda kan. Jadi orang yang nak berjaya kena ambil contoh. Dia akan ambil input-input yang baik. Cara dia dribble bola, cara dia ambil corner, cara dia ambil free kick. Contoh, dia kena ambil, dia akan berjaya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, orang bahagia, orang berjaya, ambil pelajaran daripada orang lain. Apa yang baik daripada orang-orang baik, maka kena ambil. Orang ni akan bahagia dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tuan-tuan, kebijaksanaan milik orang Islam yang tercicir, di mana kamu jumpa, kutip, kata Nabi. Maksudnya kebijaksanaan, apa saja benda yang bagus, benda baik, itu sebenarnya milik orang Islam. Walaupun sekarang mungkin adanya di barat, adanya di timur, adanya di negara kafir, tapi benda yang baik itu ajaran Islam, kata Nabi. Ambil, kamu kena praktik. Boleh faham tak? Contoh, kalau anda sebutkan, tuan-tuan, negara yang dikatakan paling bersih di dunia, negara antaranya lah. Setuju tak Jepun? Betul kan? Anda tak nak sampai. Siapa dah sampai? Kan? Dekat rumah anda ada jalan Jepun. Yang tu dah sampai. Betul jalan Jepun. Tapi tak ada seorang pun Jepun kat situ. Anda pun tak tahu macam mana boleh nama jalan Jepun. Mungkin dulu punya halal zaman Jepun. Dekat dengan rumah. Jalan Jepun. Selipar ada Jepun. Okey, nah? Okey, Jepun dikatakan negara terbersih. Bukankah bersih itu ajaran Islam? Itu maksud Nabi. An-nazafatul minal iman. Betul? Kebersihan sebahagian dari tanda keimanan yang benar. Kena ambil, kena praktik. Orang lain dah guna pakai. Antara negara yang dikatakan paling aman dalam dunia. Mana? Yang nak dream nak pergi itulah New Zealand. Betul tak betul? Kenapa negara Malaysia tak selamat? Tak aman. Boleh faham tak? Tuan-tuan, dulu tahun 80-an, rumah tak ada grill, betul? Betul ke tak? Hari ni beli rumah, kita kena pergi tempat grill. Kita buatlah grill kat depan, dia masuk kot tingkap. Kita buat grill kat tingkap, dia masuk kot dapur. Kita buat grill kot dapur, dia masuk kot shilling. Kita buat grill kot shilling, boleh faham? Dia tunjuk alamat, tanya alamat, rasa sejuk kat leher, parang ada. Tak cungkil pun grill. Betul tak betul? Tak alamat. Kan? Kenapa tak selamat? Waman a'rada, kata Allah. Bila kamu berpaling, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyur yaumal qiyamati a'ma. 124 Taha. Allah kata apa? Bila kamu berpaling pada peringatan aku, maka hidup kamu jadi sempit. Tuan-tuan, apa maksud ayat ni? Berpaling pada peringatan Allah, hidup jadi sempit. Ulama tafsir sebut hidup sempit ni masalah tak jumpa jalan keluar. Hidup jadi sempit. Faham tak faham? Hukuman antara paling berat tanah air, betul-betul gantung sampai mati. Mandatory, mana wajib kena bagi mati. Kalau tak mati gantung lagi, tak mati gantung lagi sekali sampai mati. Betul, sebab tu hukuman tu dia state gantung sampai mati. Betul? Gantung sampai mati. Kalau tak mati kena gantung lagi. Mungkin esok lusa lah kot. Tapi Naya kawan tu tak mati. Setakat ni rasa tak ada lagi dah, semua mati kot. Tentu dah ada cerita gantung tak mati.
Kena kali kedua ada? Tak ada kan? Mati. Kenapa mati? Kenapa? Bukan kenapa mati. Macam mana boleh menyebabkan memang sekali gantung tu mati? Kerana tali gantung kita Malaysia disebut antara kaedah gantung paling baik dalam dunia. Walaupun itu manusia sebut. Islam kata pancung paling baik. Kenapa? Kerana dekat tali gantung kita tu, tali gantung penjara lah tali gantung kita pula dah. Hai Allah Tuhan. Boleh tersasul macam tu. Tali gantung penjara kita maksudnya, dia ada satu tembaga belakang ni, lebih kurang panjang, lebih kurang lah kot begitu, sebesar ibu kaki ke dekat tali gantung tu. Dia akan mematahkan tulang leher. So bila dia terjerut, kerup begitu, kena di tembaga tu, tulang leher akan patah. Dia antara lebih kurang beberapa detik lah sahaja. Pesalah tadi akan mati. So kaedah gantung, banyak negara yang gantung betul. Tapi negara kita dikatakan terbaik. Tali jut, importnya Bangladesh rasanya. Jut. Tali jut. Dan tali gantung tu disifatkan sebagai, dikategorikan sebagai senjata. So dia dipeti besikan di dalam penjara. Dia disifatkan sebagai senjata. Saddam Hussein, arwah Saddam Hussein gantung juga kan? Tapi leher dia hampir putus dari badan. So, pasal dia gantung bodoh-bodoh gitu tuan-tuan. Saddam Hussein. Hampir putus. So, nyawa nak keluar tu asana banyak detik juga tu. So, azab lah dia, Saddam Hussein. Kita, penjara kita tidak. Dia tarik lantai tu, tergantung, dia terus batang leher ni, tulang leher terantuk dekat tembaga yang mematahkan leher. Dalam masa 2-3 detik terus habis. Ya Allah ya Tuhan. Apa benda tadi yang cerita sampai ke tali gantung tu? Tak dengar. Negara yang aman. Thank you Zul. Undang-undang begitu, gantung betul, dadah ni gantung. Adakah dadah berkurangan? Tak, tuan-tuan. Orang tak takut. Dekat rumah Hana, Kelang, beberapa tahun ini sebelum Covid, ini dalam 3 tahun lepas, begitulah. Satu shop lot tu dadah. Dia, corner lot dia, kedai tayar. Simpan 4 besar lah, sibuk. Kedai ujung tu tutup manjang. Kita ingatkan kedai kosong, tak ada penyewa. Boleh faham tak? Satu hari, tengok-tengok, berkerumun, petrokar, ambush kedai. Kedai pun ditutup. Mana ada orang duduk? Kita ingat begitu. Rupa-rupanya, dia store 1 unit rumah kedai tu dah ada. Orang takut dah. Orang tak takut. Gantung kan? Kesalahan lalu lintas, berapa maksimum denda? RM300. Orang takut. Kena saman. Scan ya QR code. Betul? PayWave ya, saman. Tak takut. Jadi masalah selesai lah. Jalan raya, kemalangan maut, traffic jam, dadah, ragut, samun, buang baby. Betul? Tak selesai. Orang tak takut. Inilah maksud waman a'rada. Kamu berpaling berperingatan aku, kata Allah. Ma'isyatan dangka, hidup kamu sempit, tak jumpa jalan keluar terhadap masalah. Allah akan bagi baik. Pasal kita tinggalkan ayat-ayat Allah. Boleh faham tak ni tuan-tuan? Kalau pancung seorang je, agak-agak besok macam mana? Live semua TV pancung. Contoh. Boleh faham tak? Tuan-tuan. Orang tak berani tuan-tuan. Orang tak berani. Pasal apa orang tak berani?
Kerana kita beramal dengan ayat Allah, maka ayat itu akan masuk dalam jiwa, menjadikan manusia jadi lembut, jadi takut. Ini tuan-tuan. Boleh faham tak? Inilah maksudnya taufiq wal hidayah. Ini maksud taufiq wal hidayah. Maksudnya Allah perintah kita buat, maka Allah akan bagi hidayah. Itu maksud dia. Kita kena yakinkan janji Allah ni. Allah perintah, kita buat, Allah akan bagi hidayah. Itu maksud dia. Bukan Allah perintah, kita macam-macam alasan. Tak sampailah hidayah. Kita duk halang perjalanan hidayah. Perjalanan dia kena buat. Dan apa maksud kalimah syariat? Apa maksud kalimah ad-din? Dua kalimah ni tuan-tuan ulama bahas. Imam Abu Ala Al-Maududi, Syekh Said Qutb bincang. Dia kata syariat ni jalan untuk meraih keredaan Allah. Syariat ni adalah jalan membuktikan kepatuhan, ketundukan, kehambaan kita pada Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Berkuasa. Syariat ni adalah jalan untuk kita jumpa pintu syurga. Boleh faham Okey, itu jalan. Ad-din apa maksud? Dalam Quran ni banyak kita jumpa, banyak tempat kita jumpa kalimah ad-din. Yang selalu kita jumpa Malik Yaumiddin. Betul? Hari kalau dari sudut perkataan lah, kalau terjemah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan ikut din, Islam. Mesti kena ikut Islam. Boleh faham Lagi, apa lagi kata Allah dalam Quran? Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah redha adalah Islam. Liyuzhiru ala dini kulli. Kamu kena zahirkan agama ni keseluruhannya. Boleh? Banyak tempat yang membawa maksud yang berbeza. La ikraha fid din. Boleh kan? Maksudnya apa tuan-tuan? Secara umum, tadi Imam Abu Ala Al-Maududi disebut. Ad-din ni dia ada tiga. Tiga kita sebut. Tiga kategori makna. Yang pertama kita ambil dari pihak untuk Allah. Ad-din bagi Allah, dialah yang maha mulia. Pasal apa Allah kata? Siapa yang cari selain pada Islam, Allah takkan terima di padang mahsyar. Allah sangat angkuh, Allah sangat sombong. Siapa cari selain pada Islam, Allah tak terima. Boleh? So, bila kita ambil Islam, kita memuliakan Allah. Kita tak ambil Islam, kita telah menghina agama Allah. Boleh faham tak ni? Kita memuji Allah. Kita puji orang. Belakang dia, kita kutuk dia. Kita meninggikan Allah. Kita mensucikan Allah. Kita mengagungkan Allah. Itu Allah. Kita, bila dia maharaja, kita adalah hamba sehamba-hambanya. Bila dia maha mulia, kita hina sehina-hinanya. Boleh? Bila dia maha suci, kita lemah selemah-lemahnya. Nampak tak? Bila dia maha agung, kita tertakluk seluruhnya dengan dia. Boleh faham Kita dikuasai oleh dia. Kita nothing. Orang Kelantan cakap macam tu. Boleh faham Dan Malik Yaumiddin, dia maha segala-gala, kita ni lemah. Maka balik pada Malik Yaumiddin, Allah akan hisab, Allah akan hitung kita berdasarkan adakah kita memuliakan dia dengan perintah dia ataupun kita tinggalkan perintah dia, kita muliakan benda lain. Adakah kita tinggikan dia ataupun kita tinggikan benda lain? Adakah kita mensucikan dia ataupun kita mensucikan perintah yang lain?
Boleh faham tak? Maka untuk meletakkan Allah tu Maha Agung, Maha Suci, Maha Mulia, maka syariat tadi kena buat, barulah kita memuliakan dia. Kalau kita tinggalkan syariat, kita tidak memuliakan Allah. Dan boleh faham ni? Ini agama aja. Sebab tu kita tak jumpa jalan keluar, jalan masalah. Rasulullah sampai hari ni, betul ke tak betul? Tak usah sembang lah tuan-tuan, tak usah sembang. Melainkan kena praktik hukum hakam yang Allah suruh, baru clear. Sembang gedebung-gedebang, sebab tu Allah sebut munafiknya sifatnya sembang. Betul ke tak betul? Betul tak? Tanda buka surah Munafikun. Sifat orang munafik ni kaki gebang. Pumpang. Allah sebut. Bukan Ustaz Mat Nazri sebut, Allah sebut. Tu'jibuka ajsamuhum. Kamu kagum dengan kata-kata mereka. Allah kata. Kamu rasa hebat bahasa mereka. Mereka ka'annahum khusyubun musannadah. Macam kayu kosong duk sandar kat tiang. Tarik tempat dia sandar, dia pun ubah. Ada apa? Boleh faham ni? Ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Jangan sembang barasuah dengan mohon izin pergi Kelantan. Sampai sekarang tak jumpa kes. Betul tak betul? Ana bukanlah nak bangga dengan orang Kelantan, tidak. Ana bangga sebagai hamba Allah. Kalau orang kata lah ustaz ialah kena rajin. Tak, bukan ustaz kena rajin baca Quran. Orang Islam kena rajin baca Quran. Ustaz tak apalah, ustaz boleh bangun malam. Bukan ustaz bangun malam, orang Islam kena bangun malam. Faham tak maksud ana? Bukan amal tu special untuk ustaz. Faham tak? Untuk orang Islam. Bukan rasuah tu tak ada sebab Kelantan. Bukan, sebab Islam larang. Faham ni maksud ana ni? Islam. Nahnu qaumun anzalallahu bil Islam, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita ni mulia sebab Islam. Tinggal Islam kita hina. Sebab tu saya kutub sebut juga, hari ni orang Islam musuh boleh pegang kepala pusing kiri, dia pergi kiri, pusing kanan, dia pergi kanan. Betul? Betul tak? Tuan-tuan, siapa pengganas hospital pun dia bom hari ni. Hospital dia bom. Duk atas katil tunggu nak mati, dia bom. Ratusan hari ni dalam masa 1 detik syahid di Gaza. Hari ni hospital dia bom. Sampai doktor petugas buat sidang media dikelilingi mayat. Ada yang pegang mayat budak kecil, ya orang tua. Nak bagi tahu pada barat, pada kafir, siapa yang ganas. Tapi orang kita pembaca berita, pengganas. Mana? Gaza. Betul tak betul? Orang kita baca berita begitu. Ini tuan-tuan. Dulu orang kita sebut pondok melahirkan pengganas. Ingat tak ingat? Hang nak mati panggil budak pondok juga baca Yasin, baca Quran. Betul? Kita pernah ada orang sebut pondok ni melahirkan pengganas. Allahu Akbar walillahilham. Pernah jumpa ke sepucuk pistol ataupun lastik lah, budak pondok lastik guru dia ada? Ada tak? Tak ada. Ini tuan-tuan. Kenapa? Syariat tadi kita pinggirkan, maka macam-macam masalah bala Allah datangkan. Boleh faham Ingat surah Toha ayat 124 tadi, insya-Allah. Bukan marah, nasihat. Kan? Nak kita sulam lah gelak-gelak sikit Yang serius sangat kan. Darah tinggi. Allah Akbar. Umar Abdul Aziz, ya rahimahullah, cicit Sayyidina Umar, menjelaskan, tidakkah kamu sedar bahawa setiap hari, pagi, petang, so nanti tolong ingat, anda mohon izin nak lancar dana untuk Palestin. Anda seorang komiti NGO kami Giam Ustaz, kami target nak kumpul 500,000, 500,000 dalam masa sebulan 2 ni lah. Ya, pagi tadi alhamdulillah anda dapat setengah, bukan setengah juta, 500,000. Duha pagi tadi.
RM533. Alhamdulillah. Malam ni nak tengok boleh dapat RM15,000 ni. InsyaAllah. Amin. Umar Abdul Aziz menjelaskan, tidakkah kamu sedari bahawa setiap hari pagi dan petang kamu mempersiapkan bekalan untuk pergi kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Siap tak siap, tetap kita akan pergi. Sebab tu tuan-tuan, setiap detik ni hidup kita kan, Imam Abu Ja'far Tabari dia bahas dalam syarah Al-Fatihah, kenapa kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim kan? Karena kita buat kerja tu dengan kuasa Allah semua, Allah yang bagi kan. Ulama sebut ibadah yang paling panjang apa dia? Perkahwinan, rumah tangga. Itulah ibadah paling besar, paling panjang. Betul? Semua ketaatan tu besar kan pahala. Betul tak para isteri? Semua kerja buat kita untuk tanggung keluarga. Betul tak betul? Solat 5 minit je. Betul? Puasa 30 hari je setahun. Yang wajibnya, betul tak? Betul kan? Zakat fitrah RM7 je. Tapi yang setiap detik ni pahala rumah tangga. Betul tak? Rumah tangga. Sebesar-besar ruang pahala Allah bagi rumah tangga. Kan? Jadi kata dia Umar Abdul Aziz, persiapkan bekal. Buat teh kita tu, buat teh untuk suami, pahala. Goreng bihun, pahala. Kan? Buat sambal tempoyak, pahala. Kan? Sebut tempoyak lain macam lah. Kan? Ay Allah, cahaya liu. Kan? Allahu Akbar. Persiapkan bekal. Kamu akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Umar Abdul Aziz punya bahasa. Apa maksudnya? Tidur ada bantal, syok. Tak ada bantal, tak syok. Masuk lubang kubur, ada bekal. Best. Tak ada bekal, siap. Boleh tak? Tuan-tuan, cuba tuan-tuan cek kiri kanan tuan-tuan. Mungkin yang dah tak ada pun. Betul tak betul? Ataupun hari ni 18 Oktober. Tuan-tuan take note, 18 Oktober tuan-tuan cek siapa yang tak ada. Silap tak ada 18. Contoh, tengok Zul tak ada dulu. Contoh. Tengok nak Amin pula. Boleh faham tak? Ya, tuan-tuan. Gua nak masuk mengaji dia selalu sebut itu. Hampa tengok kiri kanan. Tahun depan siapa yang tak ada? Allah. Terdiam kita tuan-tuan. Boleh? Jadi kalau tak ada tahun depan ni, kata Umar Abdul Aziz, apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Ikut mayat ke kubur ni salah satu 3 benda. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Ahluhu, ahli keluarga. Maluhu, harta. Ketiga, amaluhu, amal dia. Fayarja' isnain wa yabqa wahid. 2 akan balik. Fayarja' maluhu wa ahluhu. Yang balik harta dan keluarga. Wa yabqa wahid, amaluhu, amal saja. Kalau amal dia tak ambil tahu masa hidup. Masa hidup. Imam Ghazali, Imam Ghazali tuan kita sebut. Berapa dah? Belum lagi 10, 8, 10 sikit. Boleh. Tapi sini kita dah agreement kan, lajak sikit kan. Jangan kena pok kelang tu. Hari ni dah keluar awal. Dah keluar awal. Belum masa lagi dah keluar. Selalu sampai lambat kan. Kalau solat asar dulu di rumah, memang sampai lambat kan. Kita tak tahu apa kat jalan. Hujan sikit dah jadi slow traffic. Kan? Driver lori turun kentut jam. Kan? Belum accident lagi, dia turun kentut dah. Orang semua pakat tengok.
Jam nak cerita Malaysia ni prihatin. Accident patah pelik je pun, patah pelik je. Parking bergaduh, jam jalan. Betul tak betul? Allahu akbar, tuan-tuan. Kan? Jadi sampai awal lah tadi. Jalan pun tenang. Slow tadi, tak buat laju. 1819 je. Satu je, slow je. 1819 sakaratul maut. Okey nah, alhamdulillah. Pantal. Apa tadi? Imam Ghazali sebut manusia ni ada 4. Pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia bahagia dunia, bahagia akhirat. Maksudnya orang yang berjaya dunia, kaya ke apa ke, dan bertakwa. Ada tak terjemah ni? Ada ramai. Contoh, kalau luar negara kita ambil contoh Sulaiman Ar-Rajhi. Rajhi Bank tu. Kan? Tuan-tuan. Dia buat bank dia tu, dia bangunkan bank dia tanpa sekupang pun dana daripada kerajaan Saudi. Kerana dia nak buat 100% patuh syariah. Kerajaan tak tolong langsung. Boleh faham ni? Itu contoh luar negara. Siapa lagi? Ya? Tak dengar? Rashid Hussein. Mudah-mudahan. Kan? Masjid Senayan pun dia juga kan? Masjid Senayan kan? Masjid Senayan. Tan Sri kan? Tan Sri hidup lagi dia. Panjang umur, Masya Allah. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Ini maksud Imam Ghazali. Almarhum Tok Guru Harundin. Profesor, tuan-tuan, Tok Guru Harundin ni masa dia belajar, kan? Dia masa sekolah lagi. Dia apa nama ni? KIK Kelang. College Islam Kelang. KIK ni lama. KIK ni kalau pengajian bidang ni macam MCKK lah. KIK ni. Kalau di bidang agama, KIK lah. College Islam Kelang macam MCKK lah kalau kan sah. Begitulah tuan-tuan. Dia lulusan KIK. Ramai orang hebat. Datuk Taib Azamuddin KIK. Orang hebat banyak. Datuk Tamiz Mufti sebelum ni KIK Selangor, Mufti Selangor Tamiz. KIK. Dan dia sama kelas dengan Taib Azamuddin waktu di Mesir. Tok Guru Harundin ni tuan-tuan, waktu di KIK, Palestin datang, dia dah jadi penterjemah. Dia dah mahir bahasa Arab dah. Masa sekolah lagi dah mahir bahasa Arab. Waktu dia di Azhar, kan, paper dia cemerlang, universiti lain bagi award kat dia. Almarhum Tok Guru Harundin. Kan? Sehinggalah dia dapat title profesor. Betul? You can imagine? Profesor, tuan-tuan. Malaikat, anak rasa ribuan lah anak murid. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Sa'idun fi dunia wa sa'idun fi akhirah. Ada orang kata Imam Ghazali, sa'idun fi dunia wa saqiyun fil akhirah. Bahagia dunia tapi celaka di akhirat. Yang nak sebut Firaun, betul? Betul tak? Firaun ni bukan ada harta. Kerajaan tu dia punya. Kuasa tu dia punya. Ikut suka dia boleh buat, nak bunuh siapa, nak bagi hidup siapa. Aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati orang. Firaun lah ya buruk. Dia panggil orang, cuk dia pancung, mati. Kamu balik, aku bagi hidup. Firaun. Boleh faham? Ni orang yang nampak macam berjaya dunia. Boleh, dengan kuasa, dengan harta. Macam-macam lah. Kan? Anda pernah cerita kat tuan-tuan, yang kawan dia nak pergi solat kat rumah dia, kiblat pun dia tak tahu. Ingat tak? Tak cerita lagi sini? Belum? Ada. Muslimat juga terang hati. Jek sikit. Tuan-tuan. Driver saja 2. Takkan dia berjalan 2 biji kereta. Tapi driver saja 2. Tukang kebun 4. Dalam rumah mat 6 orang. Tang tu saja 12 orang. Kalau seorang 2,000, 24,000 kena bayar gaji. Betul?
Maknanya income dia berapa? Takkan 25,000, takkan dia nak makan 1,000. Mana cukup? 1,000 petrol tak cukup. Betul? Tak cukup petrol. Port Klang Seremban pergi balik 30 dah. Lebih kurang. Tak tahu lebih ke kurang. Port Klang Seremban lebih kurang lah RM30. Itu jimat-jimat lah. Bawa macam tadi lah 100. Kalau bawa 109 kan? Dia income dia takkan 24,000. Gaji yang jaga rumah dia saja 24,000. 12 orang tadi. 12 orang. Bila sahabat ni tanya, mana kiblat aku nak solat? Kau tengok handphone lah, aku tak tahu kiblat mana. Berjaya tak ni? Ui, lebih pada berjaya tuan-tuan. Income dia sehari 1 juta. 1 juta sehari bro. Wajah kalau. Sehari 1 juta income. Juta sehari sebulan. Kalau 5 hari tak dapat pun tak apa, 25 juta. Betul tak betul? Tak habis makan, tanya kiblat tak tahu. Berjaya tak dunia? Jaya. Kalau panjang umur Allah bagi hidayah, alhamdulillah. Tapi zahir setakat tu kita tengok orang macam ni tak ada apa-apa di akhirat besok. Nampak tak? Yang nak tolong Malik Yaumiddin agama, tapi Abu Darda kata orang ni tak ada agama. So tak boleh tolong dia. Pasal solat pun tidak. Faham tak faham? Tak boleh tolong. Duit ringgit banyak. Banyak. Kena tipu. Dulu aku cari. Ingatkan kaya bahagia. Bagi pada masyarakat. Tak boleh tolong. Aku himpun dia banyak. Dia tak boleh tolong. Kena tipu. Faham tak? Inilah maksud. La'ibun wa lahun. Dunia itu penuh dengan tipu daya, permainan. Penuh. La'ibun wa lahun. Penuh dengan tipu daya. Kena tipu. Boleh nak? Allahu Akbar. 2. Bahagia dunia, celaka akhirat. 3. Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia bukanlah dia celaka, tapi dunia hidup dia lebih kurang aja. Nampak biasa-biasa aja. Boleh faham eh? Kereta ada Protowira, Wajah, X90 tak mampu beli. Contoh. Boleh faham tak? Biasa-biasa aja pakai. Surah selek pun beli. Kalau anak baru cari 3 lay 100. Orang lain pakai selai 300. Dia 3 lay 100. Tu pun pakai-pakai siapa nak beli. Ada offer kita beli dapat seorang selek. Contoh. Kena share pula. Nampak hidup lebih kurang. Orang lain makan KFC, dia makan pasar malam seketul RM1. Nampak macam KFC juga. Contoh. Boleh faham tak ni? Hidup lebih kurang. Tapi amal soleh mantap. Orang ni biasa-biasa je dunia, akhirat bahagia. Boleh faham ni? Nombor 3. Nombor 4, paling teruk kata Imam Ghazali. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka dunia, celaka juga di akhirat. Dalam dunia hidup susah, tak jumpa Tuhan. Boleh faham tak? Inilah Nabi SAW sebut, manusia yang paling teruk, orang tua yang panjang umur, tetapi makin jauh dia dengan Allah. Tuan-tuan tak tua, tuan-tuan muda. Anda tengok kata-kata ni, 30-an semua ni. Boleh faham tak? Panjang usianya, boleh? Banyak maksiatnya. Ini paling teruk kata Nabi. Boleh faham tak? Panjang umur. Hidup susah. Kaki judi. Hidup susah. Kaki mabuk. Kerja biasa-biasa je. Tapi ya Allah ya Tuhan, karaoke dia tiap malam. Ini Nabi Imam Ghazali kata, orang ni celaka dunia, celaka akhirat. Na'udzubillah. Minta jauh lah. Kita nak ada yang 2 tadi tak apa. Tak bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau bahagia dunia pun nak bahagia akhirat. Dapat yang tu menjadi. Boleh nak? InsyaAllah. Amin. Doa supaya Allah gunakan kita istiqamah. Ya muqallibal qulub tu jangan tinggal.
Itu doa daripada mulut Nabi sendiri, dan kata Siti Aisyah, itu doa yang paling kerap Nabi ulang. Nabi confirm Allah tak balik dah hati dia, betul? Memang taat sampai mati. Tapi kenapa Nabi kerap ulang? Nak bagi tahu umat dia, doa ni jangan tinggal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan aku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Boleh nak? InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Yati. Waalaikumsalam Ustaz Din, Abu Izzat Sakhawi dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti live ini. InsyaAllah kita bersambung di Astro. Tak tahu Astro berapa nanti. Wah, konon kan. Okey, sila kalau ada soalan. Kalau lepas sekarang dah. Okey dah tu. InsyaAllah. Palestin. Okey. So macam mana synchronize dia yang antara dunia sekarang ni kan, dia kata kisah akhir zaman tu dengan kisah yang terjadi sekarang di Palestin dengan Israel. Ya. Yeah. Boleh tak seperti sikit? Okey. Kata dia terkepit dengan janggut-janggut. Macam mana synchronize-nya apa yang Nabi sebut dan apa yang berlaku di Palestin secara khususnya ataupun dunia lah amnya. Memang kalau kita nak ikutkan daripada apa yang Quran sebut, yang Nabi sebut, betul lah. Kita sebutlah, maka dah takdir Ustaz. Betul tak betul? Memang takdirnya begitu. Dah jadi takdir ni tak pernah menipu. Ya? Dan Nabi pun sebut. Dalam masa yang sama, apa peranan kita? Allah jadikan benda tu semua untuk kita. Untuk saudara kita di Gaza, Allah dah siap dah mereka syahid. Betul tak betul? Kita nak syahid, tak pergi. Dah tentu pasport pun tak lepas. Betul tak betul? Jadi Allah buka pintu sumbangan pada kita. Boleh faham tak? Dan bumi itu pula dari sudut sejarahnya tuan-tuan, memang Yahudi ni bangsa yang Allah laknat. 2 kali Allah laknat. Dalam Quran sebut 2 kali Allah laknat kemungkaran mereka. Tidak ada bangsa yang bunuh Nabi mereka sendiri melainkan Yahudi. Ratusan Nabi bangsa mereka bunuh. Boleh faham tak? Ratusan Nabi mereka bunuh. Mereka bangsa yang tidak ada tanah kerana Allah laknat kerana kemungkaran. Pasal mereka engkang ajaran Nabi mereka sendiri, lalu bertebaranlah mereka ke seluruh pelosok dunia. Jerman ada, Poland ada, Ireland ada, Latvia ada, Amerika ada, Iran ada, tanah Arab pun ada, Indon pun ada. Kita pun ada, tapi kita ni sikit sangat, tapi ada. Ada. Cuma mungkin mereka tak berani zahirkan. Pasal mereka tak ada kekuatan dari sudut fizikalnya. Realitinya tak ada kekuatan. Jadi selepas perang dunia, Barat punya hal, mereka masuk ke bumi Palestin. Masuk bumi Palestin tahun 48 48. Mula-mula sekali dia buka, Barat buka kedutaan mengiktiraf negara haram Yahudi. Bila Yahudi menampak situ, Barat pakat buka kedutaan. Maknanya ini kerajaan yang sah pasal ada kedutaan. Kononnya begitu. Boleh faham tak? Jadi apa yang Nabi sebut tu semua dengan pokok gharqad, tak gharqad segala macam tu, memang Yahudi tengah tanam. Dah tanam pun pokok gharqad tu. Hanya satu pokok tu yang tak bagi tahu Yahudi ada belakang dia. Yang lain semua bagi tahu. Batu-batu cakap nanti akhir zaman. Kemuncaknya lah, bukan akhir zaman, kemuncaknya peperangan antara kita dan Yahudi ni. Yahudi duduk balik tiang cakap, ya Abdullah, hei hamba Allah, belakang aku ni ada Yahudi, bunuh dia. Kalau ada kelapa sawit bercakap, tamar bercakap, pokok zaitun bercakap, kecuali kata Nabi, pokok gharqad saja. Dan dia beriman, dan dia tanam pokok tu. Dah banyak dah pun di Tel Aviv pokok tu. Ditanam pokok tu. Pokok tu saja. Kalau bahasa mereka sebut pokok Yahudi pokok Yahudi. Tasik
di sana makin mengering, ya dah kering pun. Nabi sebut, semua tu Nabi sebut. Boleh mana? Jadi mudah-mudahanlah insya-Allah. Wallah alam kita sempat ataupun tidak, tapi jihad kita hari ni tadilah nak sebut RM2. Itu jihad kita hari ni. Kan? Okey. Kebetulan kan Haji bertanya 2011 alhamdulillah ana berkesempatan sampai. Jap tanda dulu. Kak Umar Abdul Aziz tadi kan, hari ni 18. Okey, tahun 2011 bulan Ramadan ana berkesempatan pergi masa Arab Spring. Kan? Arab Spring. Kan? Jadi masa tu berlakulah perang antara dengan Mesir juga. Kan ada satu roket Tel Aviv pergi ke Mesir. Menyebabkan rakyat Mesir memberontak. Mesir terpaksa hantar balik duta Yahudi. Mesir ada duta Yahudi. Dan masa itulah parti Husni Mubarak ni jatuh. Naik Dr. Mursi Syahid. Jadi kami pergi bulan Ramadan. Nama misi kami Radik Ramadan di Gaza. Radik. Bukan kopi Radik. Jadi dalam grup kami tu salah seorangnya almarhum Ustaz Nur Azli Musa. Almarhum Ustaz Nur Azli Musa yang jasadnya dikebumikan di Baqi', dia meninggal di Madinah. Masya-Allah tabarakallah. Dalam bas, anda ingat lagi dalam bas? Dalam bas sahabat Palestin ni dia kata, "Okay, siapa tak mau balik duduk Palestin, join kami berjihad." Dia bergurau. Ustaz Nazli kata, "Kamu ambil pasport aku sekarang, aku tak mau balik." Kau ingat dia bergurau? Dah aku tak mau. Kata sungguh, ambil pasport aku sekarang, aku tak mau balik. Palestin panggil dia apa? Lupa. Abu apa? Nak lupa dah. Ada kamu balik. Orang Malaysia semua balik. Kerana bila kamu balik, kamu dapat menghulurkan bantuan kepada kami. Biar kami yang berjihad. Kamu hulurkan bantuan kepada kami. Mereka sebut. Tuan-tuan, dia ni negara perang. Disifatkan sebagai penjara terbesar dunia. Yalah, keliling tak boleh buat apa. Kita takkan jumpa mata wang Palestin dah. Airport pun dah tak ada, dah tutup. Tuan-tuan, Palestin ni, kalau tuan-tuan tengok sejarah, tahun 30-an, tahun 40-an, 50-an, 60-an, subhanallah. Tepi pantai dia hotel besar-besar, tuan-tuan. Pantai dia cantik. Bumi dia subur. Allazi barakna haulahu. Bumi yang diberkati Allah. Tuan-tuan tahu tak buah kurma apa yang paling besar yang tuan-tuan pernah makan? Betul kan? Kena sebiji terbelahak, tuan-tuan. Kurma mejul. Mejul ni Saudi ada. Tapi tak boleh lawan mejul Palestin. Bapak punya besar, tuan-tuan. Besar ibu kaki tu. Panjang-panjang begitu. Betul tak betul? Kurma mejul. Palestin. Saudi ada mejul. Tapi tak sama. Saiz dia macam Palestin. Dia punya tandan. Dia taman ni dia masuk start Rejab. Rejab panas. Sya'ban. Untuk bekalan seluruh umat Islam sedunia Ramadan. Allah punya sistem. Subhanallah. Nampak tak? Dia start ranum Rejab. Boleh ambil untuk bekalan Ramadan. Masya Allah. Kita dah lambat. Dia dah dekat ladang ni. Kita boleh tak nampak. Talan ulah-ulah kita boleh nampak. Kata, ui besarnya taman sini. Tuan-tuan. Apa maksud Allah bumi yang diberkati? Kualiti terbaik dalam dunia. Dia punya tin dan zaitun. Tuan-tuan, cari minyak zaitun apa-apa. Tak boleh lawan minyak zaitun daripada Palestin. Ataupun Nabi sebut Syam. Palestin, Syria, Lebanon, Jordan. Itu dulu Syam. Boleh faham tak? Kolesterol terbaik. Dan dia ada satu benda yang tidak ada pada lain. Apa dia?
mubarakatin, keberkatan yang banyak, kata Allah. Surah An-Nur. Allah sebut la syarqiyah wala gharbiyah, bukan timur bukan barat dunia. Maka Nabi kata bumi Syam, zaitun Syam. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Nabi sebut, ya Allah berkati bumi Syam. Berkati bumi Syam, berkati bumi Syam. Nabi sebut. Lebanon, Syria, Palestin, Jordan. Itu Syam dulu asalnya. Penjajah masuk, pecah-pecah habis. Barat masuk. Itu. Subur. Sebab tu Yahudi kalau dia masuk ikut darat, dengan kita kebakar dengan lori, dia akan masuk sekali dengan racun, dia akan racun bumi. Supaya tak boleh bertucuk tanam. Tapi Allah kata tak boleh. Bumi ni aku yang urus. Tetap subur. Subur tanam, subur. Pokok kebun tin, kebun zaitun ni subur. Sebab tu perang macam mana? Dia ada duit. Dia jamu kita buka puasa macam tak perang. Macam tak perang. Ana sayanglah hilang gambar dengan Ismail Hani. Mana pergi gambar tu? Dia jadi imam tarawih kami. Esok kami nak balik. Esok nak balik. Kan? Malam tu kami tarawih, dia imam. Masya Allah. Dia jadi imam. So kami balik malam tu. Subuh. Malam tu kami balik. Pukul 1. F-18 attack Gaza. Bom dia jatuh lebih kurang 1 km dengan hotel yang kami menginap. 1 km dekat kan. Simpang tu. Ni corner, kanan, simpang 3, kiri, kanan. Lebih kurang kan. Situ bom jatuh. Kat kedai lampu banyak-banyak tu. Kan. Ana tengah tidur, ana demam malam tu. Ana tak tarawih sekali dengan grup. Grup tarawih di bawah. Di lobi hotel. Ana naik tidur. Kerana ana demam. Itu ana demam. Ana sebilik dengan almarhum Azhan Atan. Siapa ingat Akademi Nasyid? Yang buta tu. Kan ada dulu pertandingan Akademi Nasyid. Johannya Azhan Atan yang buta tu. Dia champion. Orang Johor. Dia bukan buta tu. Dia rabun teruk. Masa tu SMS. Belum ada WhatsApp. Dia baca WhatsApp, dia baca SMS. Ni handphone Ustaz, Zaujah nak salam kat Ustaz. Oh, baca WhatsApp, baca SMS rupanya. Dia sampai bilik katil nak buka, kedegum. Goyang katil, nak pun terbangun. Tengok jam pukul 1. Anda buka tingkap. Bilik anda tingkap tu menghadap pantai. Gelap, tak nampak apa. Sekejap dah sampai. Tercungap. Kan? Apa antri Bom Ustaz, bom. Ana nampak api dia. Dia rabun teruk tu 1 km tu boleh nampak api. F-18 attack malam tu. F-18 target masjid. Kerana satu kumpulan pemuda kampung tu nak qiyamul lail di masjid tu. Jadi masjid seberang jalan ni kata, masjid ni lama tak ada aktiviti. Marilah masjid ni. Jadi pemuda ni pindah masjid ni. Bom jatuh masjid ni. Wilayahnya kecil. Masa tu masjid yang ada lah, termasuk yang dibom, tak kurang 800 buah masjid. Kenapa banyak? Kamu tak ada alasan nak solat di rumah. Tak jumpa masjid, tak ada orang rambang. Jangan duk bohong. 800 biji masjid ada. Kena sipi-sipi masjid, bom tu jatuh bangunan perpustakaan sebelah. Sebelah bom jatuh, kipas ni layu. Bom jatuh sebelah, api sana, sini layu. Besi kipas ni layu. F-18. Pukul 1 pagi, 1 malam. Boleh faham tak? Pagi besok, solat subuh. Kami tengah-tengah solat subuh. Tak tahu jarak berapa dekat dengan kami. Bunyi roket Hamas rasa tepi bilik hotel kami. Hamas attack balik. Ini pengalaman sikit tu lah yang kami ada. Pukul 1 pagi Israel attack tadi, subuh Hamas attack balik.
Tapi bunyi satu tu ya, tak bunyi banyak, bunyi satu je. Pengiring kami jaga. Pengiring kami kata apa? Al-Qasam. Dia kata Al-Qasam minta balik. Bukan Hamas, Al-Qasam minta balik. Tanya dia kat mana? Dia kata aku pun tak tahu kat mana. Okey. Wallahualam. Hamas, Al-Qasam adalah Hamas. Hamas belum tentu Al-Qasam. Faham tak maksudnya? Faham? Komando adalah tentera darat. Tentera darat bukan semuanya komando. Faham? Gitulah. Al-Qasam ni komando. Al-Qasam minta balik. Hamas kata aku pun tak tahu kat mana dia tak. Hamas pun tak tahu di mana Al-Qasam. Oh, tuan-tuan, bunyi. Kami terus dapat note daripada kedutaan, hantar ke kedutaan kita di Mesir, suruh balik. Kami siang tu last duit yang kami ada serah kepada menteri wanita, kerana menteri wanita kita boleh jumpa. Serah semua. Dia pun bawa sikit souvenir untuk kami beli untuk support. Inilah barangnya yang nak beli masa tu. Ni kait sendiri oleh rakyat Palestin. Inilah nak beli. Yang ni rasanya masa tu stok ada 2 ke 3, anda dapat yang ni. Yang sulam ni kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala infak kita jadi saksi kita hadapan Allah. Mudah-mudahan. Jadi anda lancarkan mana ni? Sumbangan untuk saudara kita di Gaza. Terpulang tuan-tuan nak bagi berapa? Hal dalam poket bos semua, dalam bank banyak ribu lagi. Betul tak betul? Betul kan? Tuan-tuan, satu muslimat bagi gelang berapa? Siapa dapat viral? 36,000. 36,000. Pada masyarakat Allah kali 700. 700 kali 36,000. Jutawan akhirat dia. Man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim, kata Allah. Siapa memberi pinjaman kepada Allah, Allah lipat kali ganda lagi dunia dan akhirat. Amin. Jadi bentang jadah Hazul lah, boleh? Bentang jadah, muslimat berjadah sana, boleh? Nanti bagi kat isteri tercintaku di belakang. Aduh, kan? Sweet sikit malam ni. Ada banyak semut tak keliling dia? Ada semut? Ada. Okey, macam biasalah, madu, habatus sauda, minuman coklat sedap dan dapatkan di luar. Wallahu ta'ala alam. Tak dengar? Kuaci sakaratul maut. Tak sampai. Bulan lepas ada orang beli kuaci kan? Ana pesan tak sampai-sampai. Wallahu alam. Dia bukan kilangnya di Gaza, bukan. Tapi tak sampai.